On arrival, His Royal Highness was greeted by the Minister of Industry and Primary Resources Yang Berhormat Pin Orang Kaya Seri Utama Datuk Seri Setia Awang Haji Yahya as Chairman of the Brunei Darussalam National Council of the Heart of Borneo Initiative. Also present were His Royal Highness Prince Abdul Malik. The ceremony began with a Quran reading presentations by Awangku Muhammad Adibul Amin bin Pangeran Haji Marzuki, the winner of the National Quran Reading Competition for Men for the year 2012. The Minister of Industry and Primary Resources in his welcoming remarks said that His Royal Highness' presence reflected His Royal Highness' due attention towards the progress of efforts of His Majesty's government in providing support and policy direction for the preservation of fauna diversity in Brunei Darussalam in order to ensure that the natural balance is maintained. The minister said the project to explore the Sungai Ingai diversity is a joint project sponsored by Standard Chartered Bank Sdn Bhd and implemented by University Brunei Darussalam with the support of the local residents. It is aimed at identifying fauna and understanding the surrounding habitat and ecology of fauna within the forest concerned, which can help the effort towards rendering Brunei Darussalam among 10 countries with a high diversity of life. The 2-year-long project has successfully achieved its objectives and the results have been made into a book. His Royal Highness the Crown Prince in his sabda said Brunei Darussalam is renowned as a country with well-preserved forest and abundant natural endowments. Both the natural flora and fauna resources are extremely valuable for the survival of every living thing on earth. The resources, His Royal Highness pointed out, are an invaluable treasure and project a special image for Brunei Darussalam. His Royal Highness asserted that the image of pristine forest is not only a unique attraction to tourists, but also to scientists, researchers and nature lovers alike. Saya percaya negara Brunei Darussalam pada satu ketika nanti akan menjadi pusat kajian dan rujukan alam semula jadi bagi tumbuhan dan hidupan liar hutan tropika, insya-Allah. Oleh itu, kita perlu meneruskan usaha-usaha pemeliharaan yang dipelopori oleh Kerajaan Paduka Yanda melalui Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama bagi memastikan persekitaran hutan yang terpelihara ini akan terus dikekalkan sepanjang zaman serta boleh diwarisi oleh generasi-generasi yang akan datang. Langkah pelestari ke arah ini terus dimantapkan dan diperkukuhkan lagi dengan komitmen memperuntukkan 58% daripada keseluruhan kawasan negara ini kepada inisiatif Nadi Borneo atau Heart of Borneo. Ianya merupakan satu komitmen yang besar serta mencabar bagi negara ini. Walaupun keluasan tersebut hanya 1.6% daripada keseluruhan kawasan HOB. Bagaimanapun pada hemat saya, komitmen tersebut akan lebih bermakna jika usaha-usaha penyelidikan yang lebih mendalam melalui pelaksanaan projek-projek yang telah dikenal pasti di bawah HOB ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ini termasuk kajian dan penyelidikan tentang habitat, ekologi serta ancaman terhadap persekitaran hutan. Dengan demikian, kita dapat mencegah daripada berlakunya kepupusan dan kehilangan hidupan liar, terutamanya spesies haiwan eksotik yang terancam. Saya gembira mengambil maklum bahawa salah satu projek utama di bawah inisiatif HOB adalah projek meninjau kepelbagaian fauna Sungai Ingai yang telah diungkayahkan Universiti Brunei Darussalam.
dengan penglibatan Standard Chartered Bank sebagai rakan penajarnya. Projek peninjauan jangka panjang ini meliputi kajian tentang jenis dan jumlah haiwan liar, proses pembiakannya, kehidupan dan keolahan spesies tersebut serta hubungannya dengan alam sekitar. Ini sudah setentunya akan membuka ruang bagi penghasilan satu plan pengurusan yang strategik, spesifik dan inklusif bagi kawasan Sungai Ingai. His Royal Highness in the Sabda went on to say that the conservations and protections of fauna are equally important as those of flora, while flora has the main role of maintaining the natural habitat in balancing the natural environment ecosystem. The fauna within the forest, on the other hand, serves to mutually stabilize and balance the forest ecology. Salah satu daripadanya adalah dalam membantu proses pendembungaan dan penyemaian tumbuh-tumbuhan untuk memastikan kesinambungan kitaran pertumbuhan spesies-spesies flora yang juga berfungsi menyerap air, mengimbangi komposisi karbon di udara, di samping sebagai sumber makanan kepada spesies-spesies fauna dan manusia. Kehidupan erat yang saling mendokong atau symbiotic existence ini adalah mustahak untuk dikekalkan. Jika salah satu dari spesiesnya terjejas, ianya sudah pasti akan memberikan impak yang negatif kepada kestabilan ekologi hutan dan alam sekitar secara keseluruhannya. Selain itu, kehadiran berbagai spesies fauna akan menambah sumber kekayaan khazanah biodiversiti hutan. Ini setentunya akan meningkatkan sumbangan negara kepada inisiatif pemeliharaan alam sekitar sejagat. Justru, saya turut memberikan sokongan yang berterusan kepada inisiatif HOB yang selama ini yang telah dipandu oleh Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi tempatan seperti Universiti Brunei Darussalam dan juga rakan-rakan atau HOB partners. Untuk itu, saya merakamkan penghargaan kepada HOB partners yang telah banyak memberi sokongan dan bantuan termasuk Brunei Shell Petroleum, HSBC, Standard Chartered Bank, Panaga Natural History Society, Brunei Nature Society serta lain-lain pertubuhan yang telah terlibat. Saya harap bantuan dan usaha sama ini akan diteruskan. Pada kesempatan ini saya menaruh harapan tinggi supaya lebih banyak organisasi lain dapat mengikut jejak langkah yang mulia lagi berkebajikan ini, agar kejayaan kita dalam pemeliharaan alam sekitar akan lebih menyerlah lagi. InsyaAllah melalui seminar ini kita akan berpeluang untuk menambah serta memperdalam ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesedaran awam akan pentingnya pemeliharaan sumber hutan tersebut. Saya juga percaya bahawa seminar ini akan dapat menyuntik semangat kita untuk mempertingkatkan kerjasama yang lebih padu dalam pemeliharaan tumbuhan dan hidupan liar di negara ini. Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek pemeliharaan tumbuhan dan hidupan liar. Semoga usaha sama seumpama ini dapat diteruskan dan diberkati, serta kita sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dengan sukacita merasmikan seminar Nadi Borneo bagi projek meninjau kepelbagaian fauna Sungai Ingai. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A video presentation entitled Menikmati Keajaiban Sehari di Sungai Ingai or Enjoying a Miracle a Day at Sungai Ingai was one of the feature of the seminar. Dr. Joseph K. Charles, a lecturer at University Brunei Darussalam, in his special talk on biodiversity of Sungai Ingai Conservation Forest, explained that the study on Sungai Ingai involved both large and small mammals that inhabit the Sungai Ingai vicinity, because previously there had been no details about them. Sungai Ingai is situated far to the south of Brunei Darussalam and shares a boundary with the World Heritage Site, the Gunung Mulu National Park, in the Malaysian state of Sarawak. To bless the ceremony, doa selamat was read by Yang Berhormat Pendatu Imam Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. His Royal Highness consented to launch a book entitled Unraveling Ingai and the Magic of Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka cerita melancarkan buku Unraveling Ingai, The Magic of Brunei Darussalam. Subsequently watched a photograph exhibition on wildlife at the Sungai Ingai vicinity. The HOB is a long-term initiative on rehabilitating, preserving and protecting a chain of tropical rainforests covering 220,000 square kilometers in 3 countries comprising Brunei Darussalam, the Malaysian states of Sabah and Sarawak, and Kalimantan, Indonesia. The HOB declarations were signed on the 12th of February 2007 in Bali, Indonesia. The signing constituted a statement of commitment of the 3 countries concerned towards ensuring that the forest areas and the HOB will continue to be preserved and protected, as well as managed wisely for social, economic and environmental interests. Muhammad Hajitwa reporting for RTB News.